Hai, salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam video pengajaran dan pembelajaran untuk sejarah tingkatan 4 KSSM bagi sambungan bab 3 konflik dunia pendudukan Jepun bahagian 2 3.3 dan 3.4. Cikgu harap murid-murid semua masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam sejarah tingkatan 4 ini ya. Jadi apakah tajuk 3 unit bagi unit 3.3 ini yaitu Perang Dunia Kedua dan 3.4 Perang Kedua di Asia Pasifik. Intipati pembelajaran kita hari ini adalah murid-murid akan belajar tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropa, Perang Dunia Kedua di Eropa, berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa, perluasan kuasa Jepun, dan bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Baiklah, murid-murid sekalian, Perang Dunia Kedua ini melibatkan faktor ya. Kita akan belajar tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Dunia Kedua, maksudnya kita akan bincang tentang peristiwa perang dan peristiwa berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Ada beberapa faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropa yang boleh kita bahagikan kepada 4 faktor yang utama, yaitu yang pertama kemunculan ideologi baru, ketidakpuashatian terhadap perjanjian Versailles, yang mana perjanjian Versailles ini cikgu sudah terangkan dalam video pembelajaran dan pengajaran cikgu yang lepas. Faktor yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, dan faktor yang keempat, Pakatan Ketenteraan. Jadi bagaimana pada hari ini cikgu akan bantu murid-murid untuk hafal, untuk hafal fakta ini. Jadi macam mana cara untuk hafal? Nah, fakta tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ini adalah, ada formula dia ya. Formulanya adalah idea, versatile, gagal, pikat. Idea, versatile, gagal, pikat. Idea itu merujuk kepada faktor yang pertama, yaitu kemunculan ideologi baru. Jadi kita ambil daripada singkatan ideologi. Jadi kita singkatkan kepada idea. Faktor kedua, perjanjian Versailles. Berkaitan dengan perjanjian Versailles, kita singkatkan dia kepada versatile. Versatile. Yang ketiga, faktor yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kita ambil daripada perkataan gagal. Gagal. Kemudian pakat. Pakat ketenteraan. Kita ambil daripada perkataan pakat itu kita tukar dia sikit kepada pikat. Jadi kita bentuk satu ayat. Idea, versatile, gagal, pikat. Jadi itu adalah cara macam mana pelajar supaya boleh ingat ini faktor pencetus kepada Perang Dunia Kedua ya. Cikgu akan terangkan bagaimana kemunculan ideologi baru itu, yaitu kemunculan gerakan politik radikal di Italia dan Jerman berlaku akibat kemelesetan ekonomi, yaitu wujud fahaman fascism di Italia dan juga Nazisme di Jerman. Apa itu fascisme atau fascism? Fascism atau fascisme ini merupakan pimpinan si Benito Mussolini dari parti fasis
yang telah berjaya menguasai Itali pada tahun 1922. Yang mana matlamat utama perjuangan fasisme ini adalah mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara dan meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah atau dikenali sebagai Ethiopia pada sekarang ini dan juga Albania. Itu sedikit sebanyak penerangan tentang fasisme atau fasisme ya. Dan bagaimana pula dengan di Jerman? Di Jerman pula di bawah pimpinan si Adolf Hitler dan Parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933, yang mana matlamat utama Nazisme ini adalah untuk mengagungkan bangsa Jerman dan juga untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Jadi inilah antara faktor yang mendorong kepada kemunculan faktor Perang Dunia Kedua, yaitu kemunculan ideologi baru di Itali dan juga di Jerman ya. Faktor yang seterusnya adalah ketidakpuasaan terhadap perjanjian Versailles, yang mana Jerman telah menganggap perjanjian Versailles ini sebagai sesuatu yang tidak adil kerana menjejaskan kedaulatan negaranya akibat daripada pampasan perang yang tinggi dikenakan terhadap Jerman selepas Perang Dunia Pertama. Ekonomi Jerman juga menjadi teruk ya, meleset dan berlaku inflasi Jerman yang teruk dan juga ada tanah jajahan Jerman yang terpaksa dibebaskan. Okey, jadi macam mana supaya pelajar boleh ingat fakta ini? Ada formulanya ya, iaitu rampas ekor dalam tandas. Okay, rampas itu merujuk kepada perkataan rampasan, pampasan. Ekor merujuk kepada ekonomi. Dalam pula merujuk kepada inflasi, iaitu in. In itu merujuk kepada dalam. Tandas itu merujuk kepada tanah. Jadi kita ringkaskan ya, rampas ekor dalam tandas, iaitu pampasan perang tinggi, ekonomi yang meleset, inflasi yang teruk, tanah jajahan dibebaskan. Itu kalau di Jerman. Bagaimana pula dengan di Itali? Di Itali pula, Itali tidak berpuas hati dengan perjanjian Versailles kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperolehi oleh Perancis dan juga Poland. Baiklah, murid-murid sekalian, faktor yang seterusnya untuk Perang Dunia Kedua tadi adalah kegagalan Liga Bangsa. Yang mana Liga Bangsa ini sebenarnya berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa dalam usaha untuk menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia telah terdedah kepada konflik yang berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Jadi ada beberapa cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama, yang mana Jepun telah menakluki Manchuria, iaitu merupakan wilayah di bawah penguasaan China, yang menyebabkan berlakunya krisis Manchuria pada tahun 1931 hingga tahun 1933. Kemudian Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka, menyebabkan perjanjian pelucutan senjata sekitar tahun 1931 hingga 1934. Dan seterusnya berlaku krisis Habsyah 1935
hingga tahun 1936, yang mana Italia telah menyerang Habsya di Afrika. Baik, itu adalah faktor yang seterusnya, yaitu faktor kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Oke, Pakatan Ketenteraan wujud ada dua ya, yaitu Pakatan Kuasa Paksi dengan Pakatan Kuasa Bersatu. Pakatan Kuasa Bersekutu terdiri daripada negara Britain, Prancis, Rusia dengan Amerika Syarikat. Ini pelajar perlu hafal ya, supaya lebih paham dengan peristiwa perang ini. Jadi bagaimana mau paham? Cikgu sudah ada formulanya. Ini pun cikgu pinjam formula ini daripada salah seorang guru juga yang mengajar di Semenanjung Malaysia, yaitu bila Britain pegang itu merujuk kepada Prancis, rasta itu merujuk kepada Rusia, almari itu merujuk kepada Amerika. Jadi kita buat satu bentuk ayat, bila pegang rasta almari. Jadi bila Britain ya pegang Prancis, rasa Rusia, Amerika Syarikat almari. Okay, dia hampir sinonim dengan nama negara-negara ini supaya senang untuk pelajar ingat. Adakah pelajar-pelajar semua masih bersemangat untuk meneruskan perbincangan kita yang seterusnya? Oke, mari kita sama-sama lihat. Apakah peristiwa perang yang berlaku dalam Perang Dunia Kedua di Eropah? Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Dan peristiwa tersebut telah menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Okay, itu yang berlaku ya, yaitu Jerman serang Poland dan menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Okay, sebab kenapa Britain dengan Prancis isytihar perang terhadap Jerman? Karena Poland ini merupakan sekutu untuk negara Britain dan juga Prancis. Okay, Jerman menakluk Eropah Barat. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg atau serangan kilat bagi menakluki negara Eropah Barat, dan akhirnya Jerman ini dia berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan juga Prancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Dan seterusnya berlaku pengoboman Britain apabila Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 hingga tahun 1941. Selain itu, Jerman juga dia serang, kemudian dia musnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Okay, begitu dahsyat ya pengoboman ataupun pelancaran serangan yang dilakukan oleh Jerman ya terhadap Britain. Mula-mula dia lancar serangan udara dan laut, kemudian dia musnahkan lagi pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Dan apa kesannya terhadap Britain selepas serangan itu? Okay, serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Penyertaan Italia dalam perang di Eropah pula, Italia itu kita tahu bahawa Italia itu adalah sekutu Jerman dalam Pakatan Kuasa Paksi kan. Jadi Italia ini dia telah mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Prancis pada bulan Jun 1940. Tentera Italia menyerang Prancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Prancis dari arah utara. Begitu bijaknya Pakatan Kuasa Paksi ini ya.
yaitu antara Italia dengan Jerman. Strategi yang dilakukan oleh mereka ini sangat bijak, yang mana Prancis serang dari arah selatan, manakala maafkan Cego, bukan Prancis ya, yang menyerang, tetapi Italia, tentara Italia yang menyerang Prancis. Oke, maafkan Cego. Oke, tentara Italia menyerang Prancis melalui arah selatan, manakala tentara Jerman menyerang Prancis dari arah utara. Itu adalah strategi ya, strategi yang digunakan oleh kedua-dua negara sekutu ini, yaitu pakatan kuasa paksi. Serangan Jerman ke atas Rusia. Oke, Jerman pula telah melancarkan operasi Barbarossa, yaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia, yaitu Leningrad, Moskow, dan juga Stalingrad. Hitler ingin menguasai Rusia sebab ada sebab dia. Kenapa Jerman ini berminat betul dengan Rusia? Yaitu yang pertama, Rusia merupakan empire terbesar di Eropa dan untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropa. Begitu besar cita-cita yang ingin dicapai oleh Hitler ya pada masa itu. Oke, seterusnya berakhir Perang Dunia Kedua di Eropa karena wujudnya kerjasama kuasa besar dan juga keberkesanan strategi serangan. Kerjasama kuasa besar. Apa bentuk kerjasama kuasa besar ini? Oke, kerjasama itu pemimpin kuasa bersatu sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan, yang mana Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Britain Winston Churchill, dan Presiden Rusia Joseph Stalin. Muafakat pula tentera bersekutu yang terdiri daripada tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah satu komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Jadi inilah antara bentuk kerjasama kuasa besar yang menyebabkan berakhirnya Perang Dunia Kedua itu ya. Keberkesanan strategi serangan kuasa paksi. Kegagalan operasi menawan Rusia. Jerman telah kehilangan banyak nyawanya, terutamanya nyawa tentera dia ya, apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia, dan tempo perang yang panjang menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Terlampau panjang itu perang dunia ya, menyebabkan ramai tentera Jerman yang pada masa itu telah kehilangan nyawa kerana kehabisan bekalan makanan, bekalan peluru dan sebagainya lah. Dan akhirnya tentera-tentera Jerman pada masa itu mula kehilangan semangat. Kemudian General Jerman yaitu Friedrich von Paulus pula menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Kuasa bersekutu pula kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu yaitu melalui operasi kod D-Day ya, bukan OD, D-Day, maafkan Cego. Melalui operasi kod D-Day, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Prancis pada Jun 1944. Mereka berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat bahawa tentera bersekutu akan mendarat di Calais, bukannya di Normandy. Dan ini menjadikan tentera bersekutu dapat memasuki Jerman dari arah barat, manakala tentera Rusia menyerang Jerman dari arah timur. Mereka ini pula, kuasa bersekutu ini pula yang mengatur strategi. Okay, jadi selepas kematian Hitler pada April 1945 akhirnya Jerman menyerah kalah. Baiklah, cikgu teruskan dengan tajuk Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kita teruskan dengan dasar peluasan kuasa Jepun, yang mana
Perluasan kuasa Jepun itu disebabkan oleh wujudnya keperluan perindustrian, pengaruh golongan tentera dan juga Orde Baru Asia. Pada akhir abad ke-19, pada akhir abad ke-19, Jepun menjadi sebuah kuasa industri yang berusaha untuk mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Dan Jepun ini memerlukan wilayah untuk mendapatkan bahan mentah dengan cara menjadikan kawasan pasaran bagi mengembangkan lagi perindustriannya. Seterusnya pengaruh golongan tentera. Pada abad ke-20 pula, pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera yang paling moden ya di Asia, yang mana Jepun juga menjadi semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik, dan golongan tentera ini berpendapat bahawa masalah ekonomi boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan juga kawasan pasaran. Oleh itu, pada Oktober 1941, General Hideki Tojo, yang menjadi Perdana Menteri Jepun, dan mengheret Jepun ke kancah peperangan. Dialah yang bertanggung jawab ini, yang merupakan Perdana Menteri Jepun yang pertama ya, yang telah membawa Jepun ke dalam Perang Dunia Kedua. Seterusnya Orde Baru. Rancangan Jepun menyingkirkan kuasa imperialis Barat di Asia, menganjurkan perkongsian kuasa dan kekayaan yang lebih adil dalam kalangan negara Asia, dan juga mengembangkan kuasa mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang Barat. Orde Baru di Asia Timur merujuk kepada Orde Baru ini bermaksud rancangan Jepun untuk menyingkirkan kuasa imperialis Barat di Asia dan menganjurkan perkongsian kuasa serta kekayaan yang lebih adil dalam kalangan negara di Asia. Itu maksud dia Orde Baru di Asia Timur. Kemudian Orde Baru ini dikembangkan ke seluruh Asia pada waktu itu ya. Seterusnya, sekatan ekonomi terhadap Jepun. Setelah menguasai Korea, Manchuria, China, Jepun ini dia menguasai kawasan strategik di Laut China Selatan, termasuklah di Pulau Hainan ya, di Pulau Hainan dan Indochina. Dan dasar perluasan Jepun telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu, yang mana Amerika Syarikat, British dan Belanda, ingat ya, Amerika Syarikat, British dan Belanda telah mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan juga untuk operasi perang. Itu tujuan dia. Kenapa itu pihak bersekutu menyekat atau menghalang Jepun ya, dengan cara dia halang Jepun daripada memperolehi bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan juga untuk operasi perang. Seterusnya rancangan penaklukan wilayah selatan merupakan sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi pihak bersekutu. Jepun ini telah merancang untuk menguasai wilayah di selatan yang merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah, contohnya macam biji timah, getah, bauksit dan juga petroleum. Dalam aspek ketenteraan pula, Pakatan dalam Kuasa Paksi membolehkan kerajaan Jerman menghantar dia punya pakar, di Jepun. Dia hantar pakar dia pergi Jepun, dan pakar ini telah dihantar
dengan tujuan untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang di Jepun. Seterusnya, tahukah murid-murid bahawa hasrat Jepun membentuk pemerintahan baharu di Asia Pasifik telah mencapai kemuncak biaya apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun telah menemui jalan buntu. Berikutan kegagalan rundingan tersebut, arahan serangan serentak terhadap Asia Pasifik telah dikeluarkan oleh pemerintahan tentera Jepun pada Disember 1941. Dan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini kan bermula apabila Jepun ni dia serang Tanah Melayu, Pearl Harbor di Hawaii, yang mana Pearl Harbor ini merupakan pangkalan tentera laut yang terbesar di Amerika Syarikat Pasifik. Jadi ada tujuan dia. Kenapa Jepun ini telah menyerang Pearl Harbor? Tujuannya adalah untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat, dan serangan juga dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda, yaitu Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan juga Pulau Wake. Ini menyebabkan Amerika Syarikat mengisytiharkan perang terhadap Jepun, dan dengan strategi yang berkesan melalui penguasaan serangan dari laut, serangan dari darat dan juga udara, menyebabkan Jepun ini berjaya membentuk sebuah empire yang luas di Asia Pasifik. Dan murid-murid sekalian, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini sebenarnya telah memberi kesan negatif, yaitu mengorbankan 75 juta nyawa, kemusnahan harta benda. Selain daripada itu, peperangan menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman dan juga kemiskinan. Jadi kita ini kan daripada peristiwa Perang Dunia Kedua ini, kita perlu sewajarnya mengambil iktibar lah. Kita ambil iktibar untuk menghargai nikmat keamanan, dan kita belajar untuk hidup bersama-sama dalam keadaan aman dan harmonis. Sebab kalau kita tengok di sini kan kesan itu perang, kesan perang itu terhadap negara, terhadap nyawa rakyat sangat buruk kan. 75 juta nyawa itu bukanlah suatu jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang sangat ramai ya. Harta benda musnah, kematian, sengsara, lapar lagi, takut lagi, khususnya mereka yang sudah tua, kanak-kanak, semua kan menyebabkan kezaliman, kemiskinan dan sebagainya lah. Jadi kesimpulan, kita sudah sampai kepada kesimpulan, yaitu Perang Dunia Kedua yang merangkumi perang di Eropah dan di Asia Pasifik telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa, seperti yang cikgu terang tadilah. Jadi kita ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersyukur dengan nikmat yang kita nikmati, yang kita nikmati pada masa kini, yang mana walaupun berlaku pergolakan politik di negara kita, tapi masih dalam keadaan yang terkawal. Setiap kaum di negara kita masih lagi boleh hidup aman dan damai, boleh bertolak ansur, boleh lagi hidup dengan sentosa antara satu sama dengan yang lain, kerana adanya sikap toleransi dan tolak ansur antara satu sama dengan yang lain. Jadi kamu sebagai pelajar, sebagai murid generasi muda masa kini perlu mengambil iktibar ini daripada peristiwa Perang Dunia Kedua, supaya kita dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran yang dicapai oleh negara kita sampai ke hari ini. Jadi murid-murid sekalian, bagi meningkatkan kefahaman kamu dalam tajuk ini, di sini cikgu dalam video ini cikgu sertakan beberapa soalan
yang berkaitan dengan Perang Dunia, yaitu Perang Dunia Kedua bermula di Eropah pada tahun 1939. Jelaskan faktor-faktor tercetusnya peperangan tersebut. Oke, ini boleh rujuk dalam muka surat 60 dalam buku teks kamu ya. Ini 4 marka. Terangkan peristiwa yang membawa kepada berakhirnya Perang Dunia Kedua dari aspek kerjasama kuasa besar 3 marka, keberkesanan strategi perang 2 marka, kegagalan operasi menawan Rusia 3 marka ya. Jadi ini boleh rujuk dalam buku teks muka surat 60, 62. Dan C, pelantikan pemimpin yang berwibawa berupaya membawa kedamaian kepada negara. Jadi bagaimanakah ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin tersebut? Oke, soalan C ini adalah soalan kebat ya, soalan kebat yang memerlukan pelajar untuk menilai. Oke, untuk marka boleh rujuk, ada marka dia ya. Jadi baca, kamu jawab ikut peruntukan marka yang diberi. Oke, jadi sekian saja video pembelajaran dan pengajaran cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatian murid-murid semua. Bye-bye.